Hello. Hey. Mika, ini Iman. Ya, nanti dia beli. Macam dah start. Tahu sekejap. Sorry, anak saya. Awak okey tak? Semua okey. Kan cuti sekolah. Jadi macam-macam lah mereka minta. Mana nak main masak-masak, nak main bola. Lepas ni mereka pesan untuk boleh makan. Pening kepala saya, pening. Pening ya? pening. Nampaknya anda sibuk sangat. Sibuk. Jadi saya rasa anda harus ada jadual lah. Ya. Jadi tapi jangan ragu-ragu, jangan risau-risau lah. Kerana nanti kita akan kongsi aktiviti-aktiviti yang boleh anda dan juga anda lakukan bersama anak-anak. Ya, jadi kalau nak tahu terus bersama kami di Manja. Hello, selamat malam semua. Hello. Awak call siapa? Call saya kan? Kata anda call Brohan. Tidak, saya tak kuasa siapa. Saya cakap hello kepada penonton Manja. Apa khabar semua? Dan selamat bercuti ya kepada semua pelajar-pelajar. Inilah masanya untuk anda rehatkan minda dan rehatkan badan. Ya, betul. Tapi memandangkan kita masih dalam tempoh fasa 2 kewaspadaan di pertingkat, semua aktiviti harus tertumpu di rumah sahaja. Dan sebab tu tadi Syira sarankan kepada Brohan kita supaya buat jadual ya, jadi boleh bagi masa sepenuhnya bukan saja untuk anak-anak tapi juga untuk diri sendiri. Ya, Fadli, awak ingat tak dulu masa cuti sekolah kan? Awak buat apa? Hei, kalau masa cuti sekolah zaman sekarang dengan zaman dulu lainlah. Zaman sekarang, zaman dulu zaman saya, Ya. kalau cuti sekolah tu main bawah blok, main bola, Main basikal. alipum, catching. Balik, mana ada balik? Tak balik. Tak balik. Sampai mak saya pakai, "Oi, tak tahu balik, tak ada rumah ke apa?" Atau turut bawa piat telinga saya, baru saya balik. Kalau saya lah, setiap kali cuti sekolah, saya akan ikut atuk nenek saya balik kampung. Ya, saya ingat dulu kalau cuti sekolah saja kan, ada yang ambil kesempatan tidur rumah saudara mara, tidur rumah makcik-pakcik atau rumah nenek, dapat bermain sepanjang hari. Dan yang paling penting, dapat lari daripada pemantauan ibu bapa. Puas ya, main satu hari ya. Tapi awak balik kampung mana? Melaka, kenapa? Melaka. Samalah, saya pun balik Melaka. Tak pernah nampak. Mungkin tak kenal dulu ya. Tapi bukan apa ya. Sebab kalau duduk rumah, ada yang mungkin tetap ada jadual ulang kaji pelajaran ya, atau kena kemas rumah. Tapi sebenarnya saya rasa bila cuti sekolah ni, ini adalah masa yang paling sesuai untuk ibu bapa dekatkan diri dengan anak-anak. Betul. Saya rasa komunikasi itu kan bukan setakat tanya, dah makan belum? Dah mandi belum? Dah kemas bilik? Tak belajar? Tapi saya rasa harus lebih daripada itu. Macam pernah kenal je tu. Tapi saya setuju sangat ya. Sebab saya pun tak nak ada jurang komunikasi antara saya dan anak saya bila dia besar nanti. Jadi antara yang akan diketengahkan malam ini adalah bagaimana untuk dekatkan jurang komunikasi antara anak dan ibu bapa. Ya, juga aktiviti menarik yang anda boleh lakukan bersama anak-anak bersempena cuti sekolah ini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama Arzek dalam Makan Tiup. Wah, untung Abang Long kita sempat buat penggambaran sebelum fasa 2 kewaspadaan di pertingkat bermula. Siang-siang dia dah pergi makan. Itulah, Ya. kan? Tapi kalau macam tu, mari kita bersama Abang Arzek kita dalam Makan Tiup. Bila sebut tentang dessert atau pencuci mulut, orang-orang muda mempunyai pilihan mereka yang tersendiri. Dan kalau kita ikut trend sekarang ni kan, sesuatu makanan tu mestilah menambat mata pandangan kita. Dan juga terus langsung ke selera rasa. Macamlah hidangan depan mata saya ni. Tada! Ini bukan waffle, tapi waffle. Hello. Lu habis lah. Nek. You fokus pada I. I sahaja. Ngerti? Anda ambil gambar dulu. Jadi kira biasanya dessert ni dipanggil waffle, tapi dipanggil waffle Kau cuba cicit sikit apa ke benda waffle ni? Okay, waffle. One kerana inilah first Singapore's waffle on stick honeycomb shape. Waffle tu maknanya juga one waffle.
Jadi apakah di antara bahan yang digunakan ni untuk memastikan ia ni sentiasa garing dan tak muak dimakan? Okey, rahsia dia adalah sukatan air dengan sukatan tepung tu nak kena serasi. Kalau kurang satu atau terlebih satu, tekstur dia lain, tak garing dan dia akan jadi liat. Sekiranya mereka ingin menghasilkan waffle ni di rumah lah ya, apakah tip yang boleh kira kongsi bersama? Apa-apa susu sebelum dicampurkan dalam adunan tu harus berada dalam suhu yang sejuk. Gula kalau terlebih takut dia terlalu cair. Jadi kalau kita masukkan adunan tu dalam mixer, harus biarkan dia dalam peringkat nombor 1. Biar dia pelan, semuanya campur dengan baiklah. Jadi bagaimana kita nak pastikan yang adunan tu dah pun okey ni kira? Okay, bila abang ambil sudu atau spatula, you gaul, you tarik, you tengok batter tu ada terputus-putus ke, ada you nampak macam berbola, tepung yang belum mix betul-betul. You continue lagi, kasi dia lebih angin sikit biar dia jadi mampat lah dia punya batter tu. Tutup, balikkan dia. Oh gitulah pula. 2 minit. 2 minit? 2 minit. Jadi apakah cara yang terbaik kira untuk kita menikmati waffle ni? Okey, paling best untuk nikmati waffle ni adalah dengan air bubble tea ataupun air cranberry tea. Dia refreshing. Inilah masa yang I nanti-nantikan untuk mencuba yang ini dahulu. Ini bersih asli, yang original. Lembut teksturnya, garing, lemak berkrim juga irama dan tidak begitu manis. I suka sangat-sangat. Inilah minuman yang sesuai sangat-sangat. Berry cranberry. Kelaskan namanya. Sungguh menyegarkan sebab daun pudina tak begitu manis, tidak begitu masam. I suka sangat-sangat. Ini untuk Shira, Lydia, Hans dan juga Fadli. Tapi manakan mereka semua di studio kan. Jadi I akan makan bagi pihak mereka lah, mewakili mereka lah. Boleh kan guys? Korang jangan marah lah. Okey? Dengar tak? Baik hati Abang Azad kita ya, mewakili kita dia makan waffle-waffle tu untuk kita ya. Baik, Tapi ya. saya hairan ni kan. Abang Azad kita yang makan. Ya. Tapi kenapa mulut anda yang Iyalah, Fadli kan nampak menyelerakan. Lagipun kalau awak tak tahu, waffles ni adalah salah satu makanan kegemaran saya tau. Oh, ya. Adakah patut dia biarkan kita terliur tengok dia makan waffles tu? Bukan waffle. 5, 5 fold. 5 folds ya. Tapi tak apalah, memandangkan tadi kan Abang Azad dah dapatkan tip untuk sediakan waffle yang gebu. Jadi mungkin besok saya dan anda pun boleh cuba-cuba buat untuk sarapan. Wah, semangat nampaknya ya. Kalau anda cuba dan berjaya, hantarkan kepada saya lah ya. Kalau tak berjaya saya order je lah. Semoga berjaya lah ya. Baiklah, Manja akan berehat seketika dan sekembalinya nanti Syira akan kongsi cara membuat lilin beraroma. Dan juga kita akan sembang spotlight bersama artis muda remaja Kiss Maraj. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Inilah Manja dan selamat bercuti kepada para pelajar. Nampaknya ada ibu bapa tu dah mulakan pening kepala nak fikirkan apa yang boleh dilakukan bersama anak-anak cuti sekolah ni. Apa kata anda ajak anak-anak anda ni untuk buat lilin beraroma bersama? Mungkin bukan saja ia berguna untuk harumkan persekitaran kediaman anda, tapi dapat juga mengenal haruman aromaterapi yang dapat mendorong rasa tenang bila anda stres dan juga merangsang minda anak-anak anda. Betul tak, Nur? Betul sekali, Syira. Dan inilah Nur yang akan tunjukkan cara untuk hasilkan lilin aromaterapi sendiri. Dan saya dapat tahu kan, Nur, bezanya di sini adalah ini merupakan lilin soya. Sebenarnya saya ni hantu lilin aromaterapi. Kalau boleh setiap sudut di dalam rumah tu saya nak letaklah lilin aromaterapi sebab menenangkan kan. Jadi apa perbezaan lilin soya dan juga lilin biasa?
Lilin soya ni lebih sesuai untuk cuaca kita di Singapura yang panas sebab dia tak mengeluarkan panas yang terlalu banyak kalau dibandingkan dengan lilin parafin. Itu mesti ramai yang tak tahu sebab saya pun tak tahu. Oh, sebab itulah bila saya nyalakan lilin ni di rumah memang ada rasa bahannya juga. Jadi kalau yang ini kalau kita nak buat sendiri ni sebab saya tahu ramai kawan-kawan saya ni setiap bulan mesti nak beli lilin beraromaterapi ni kan. Jadi kalau nak buat sendiri apakah barang-barang yang diperlukan? Senang saja, barang-barang ni boleh didapatkan dari rumah yang ada di rumah seperti gelas. Biasanya pakai gelas lah sebab dia tahan panas yang tebal sedikit. Kemudian perlukan benang lilin ni atau sumbu lilin. Sumbu lilin ni boleh didapati di mana? Boleh didapati di kedai-kedai kraft tangan. Oh, kedai-kedai kraft tangan. Okey. Dan juga boleh gunakan pelekat lah. Okey, kalau pelekat ni untuk apa? Ni untuk tampalkan sumbu lilin. Oh, di dalam bekas ni nanti. Okey. Dan kemudian kita ada lilin soya lah sendiri. Kita juga ada lilin soya. Dan juga kalau nanti bila dah nak siap, kita perlukan kalau ada ice cream stick ni ataupun cepit baju pun boleh. Okey. Jadi saya tahu yang pertama sekali ni kita harus cairkan lilinnya. Selalunya berapa lama akan ambil masa ni? Paling kan kita kena tengok berapa banyak lilin kita nak cairkan. Selalunya dalam 30 minit gitu. 30 minit. Jadi ni anda dah masukkan sikit ya tadi? Masukkan sikit. Saya masukkan sedikit. Jadi dia cepat sikit cair. Okey. Jadi masukkan sedikit. Jadi kita tunggulah sampai dia cair. Dan juga kacau lah. Okey. Ini anda kata akan ambil masa lebih kurang 30 minit lah. Jadi harus just kacau lah. Just kacau. Okey. Dan lepas dah habis ni baru kita boleh teruskan proses untuk masukkan bauan aromaterapi. Okey, kalau bauan aromaterapi ni adakah kita harus gunakan satu macam saja ataupun boleh campur-campur? Tak kira lah kalau yang suka yang nak eksperimen dengan bau-bau lemon, lavender. Okey, tapi selalunya kalau kita nak nyalakan lilin beraromaterapi di rumah ni mestilah mereka nak yang menenangkan. Jadi apakah saranan anda lah apa yang aromaterapi yang best? Yang sedap sekali kalau untuk rumah nak relax tu lemon dengan lavender campur pun boleh. Campurkan lemon dan lavender. Okey, saya boleh cuba tu. Okey, dan sementara kita tunggu untuk lilin ni cair dan sejuk, apa kata kita bersama teman-teman kita di sana, Hans dan Lida yang kini bersama dengan tetamu spotlight kita, Kiss Maraj. Over to you guys. Hey, before over to us, whatever on your table, give it to us. Wow. Tak boleh ya? Boleh ya? Awak nak tak lilin tu? Saya nak. Kalau awak nak, mestilah saya nak. Okey, sebenarnya saya tak sabar nak tahu apa aroma yang boleh merangsang minda anak-anak kecil. Jadi bila mereka belajar di rumah ni, saya bakar lilin aroma terapi tu. Jadi saya sekarang juga bersama Lydia, tetamu TMI kita pada malam ini. Ya, bersama kami ya malam ini. Inilah rapper muda Singapura Nur Balqis Muhammad Zamil atau lebih dikenali hanya dengan Kiss Maraj. Selamat datang kembali. Selamat datang ke Studio Manja. Anda baru berusia 21 tahun ya, tapi sudah hasilkan 3 single. 3 single dan yang ketiga ni berjudul Belah, kini menduduki carta Singa Maksima di Ria 897. Mungkin anda boleh ceritakan bagaimana anda mula bertapak di industri? Okay, saya mula bernyanyi semenjak saya umur 9 tahun dan pertama kali saya buat persembahan secara live apabila saya berusia 12 tahun. 12 tahun ya anda buat nyanyian secara live? Wow. Untuk sebuah peraduan Okto. Wow. Dan juga anda berusia 21 tahun, anda masih bersekolah di Singapore Polytechnic. Kursus apa yang anda sedang belajar ni? Saya sedang belajar Music Audio Technology. Adakah kursus ni membantu anda dalam segi nyanyian anda dan sebagainya? Ya, kursus ni sangat membantu dari segi macam technical aspect of the music dengan cara untuk mengubah lagu dan lain-lain. Bagaimana pula dengan sokongan keluarga? Saya dapat tahu yang ayah anda suka berkongsi karya anda bersama teman-temannya, betul? Betul. Ya, kadang-kadang bila kita dah balik rumah pun nanti saya dengar ayah saya tengok apa dia tengah dengar lagu saya. Nanti sampai tidurlah dia dengar, dia akan replay lagu saya. Oh, wow. Sampai tidur ya? Sampai tidur. Lagu mana-mana pun dia. Oh, saya rasa kalau bapa saya dengar lagu saya ya sampai tidur, mungkin terkejut. Kenapa? Saya tak boleh nyanyilah. Okey, baiklah. Lagu Belah ni kan, siapakah yang terlibat menghasilnya? Okey, lagu ni saya yang tulis dan saya produce sendiri. Tapi biasanya lepas saya rakam lagu tu, saya akan kirim kepada teman saya, Amirul Syakir, bagi dia dengar. Lepas tu mana yang ada part yang tak elok, mana yang nak diubahkan, nanti saya betulkan lah. Kawan anda Amirul ni remaja juga?
Remaja tua. Macam mana tu? Sikit. Oh, macam saya remaja tapi tua sikit ya. Okey, bagaimana kalau anak-anak muda seperti anda ingin mengikut langkah KIS? Adakah KIS akan galakkan? Ya, untuk KIS saya rasa budak-budak muda sekarang sangat berani untuk cuba. Tapi yang paling penting is sokongan daripada ibu bapa mereka. Ya, bermula dari sokongan orang tua lah penting. Ya, dan KIS, tentu sekali ya, siapakah artis Singapura yang anda ingin bekerjasama di Singapura ni? Okay. Sebenarnya KIS sekarang sedang bekerjasama bersama Tukang Kata. Dan kami ada single yang akan keluar bulan Jun nanti yang bertajuk Fatalis. Dan kami juga dalam proses membuat lagu KIS bersama Kak Mawar Berduri. Oh, minggu lepas beliau bersama kita ya? Ya, betul. Di Studio Manja. Ya, dua-dua rapper ya. Jadi adakah KIS akan terus perjuangkan rap atau mungkin akan tukar-tukar genre? Okay, KIS tetap utamakan genre rap ni. Tapi kalau ada orang suruh KIS cuba genre lain, KIS akan buat juga. But KIS tetap utamakan rap. Lebih selesa dengan lebih genre rap selesa lah. Tapi kalau diberi peluang tu anda mungkin cubalah Akan- genre Ya, lain ya. akan cuba. Wow, hebat sekali. Baiklah, dengan itu terima kasih KIS kerana sudi bersama kita di Manja, dan kami di Manja juga ingin mengucapkan anda terus berjaya dan sentiasa mewarnai industri muzik tanah air kita. InsyaAllah. Terima kasih. KIS akan buat persembahan untuk kita sebentar nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kita jenguk sekali lagi pada Syira dan Nur yang sedang siapkan lilin soya beraroma. Syira, dah siap ke belum lilin-lilin kami? Ya. Anda berdua macam tak sabar aja. Mestilah. Oh, nak juga? Nak juga. Tak, anda ambil bau saja di sana ya. Jadi Nur, nampaknya anda dah keluarkan tadi lilin tu yang dah pun cair dan mungkin dah sejuk sikit lah. Dah perlu sejukkan sedikit. Lepas tu apakah langkah seterusnya? So, sebelum kita tuangkan lilin, kita tampalkan dulu benang. Oh, dengan pelekat tadi. Pelekat Di tadi tengah-tengah ke ya? dalam, Di tengah-tengah. Okey. Pastikan dia dekat tengah lah. Baru kita masukkan lilin yang dah sejuk sikit. Tuangkan. Okey. Tuangkan. Tuangkan tak payah penuh sangat sebab kita nak masukkan wangian. Agak-agak sedikit. Dan ingat ya, pada bahagian ini sekiranya anda lakukan aktiviti ini bersama anak-anak anda, pastikan anda bimbing anak-anak ya, kerana lilin ini masih lagi panas. Bantu mereka untuk tuangkannya ke dalam bekas. Jadi lepas ni anda akan kacaukan. Kita masukkan Masukkan dulu okey. wangian. Yang ini berapa titik nak Ini masukkan? dalam 10 titik. Kalau nak kuat lagi bau dia, boleh, Boleh tambahkan lagi. Okey, kita masukkan 10 titik bauan aromaterapi ini. Okey. Dan kemudian barulah kita kacau. Yang ini boleh suruh anak-anak kita buat lah. Okay. Kalau yang ini anda buat bauan apa ni? Yang ini popcorn. Oh, bila dah sama popcorn terus baunya naik ya. Oh, rasa macam caramel popcorn. Bau caramel popcorn. Kalau yang ini mungkin baik untuk apa kalau di rumah? Ini kalau hujung minggu rehat nak tengok apa kata orang binge watching. Oh, betul lah. Saya cuba drama. bayangkan sekarang tengah tengok. Boleh. Ya, tonton televisyen sambil bau caramel popcorn. Memang sedap. Okey, tadi yang anda kacaukan, haruskah kita kacau macam dengan pantas ataupun perlahan saja? Boleh, pelan pun boleh. Tapi ambil masa dalam 2 minit lah kalau boleh. Untuk kalau saiz sebegini 2 minit boleh. Tapi saya tahu kalau anda tak kacaukan dengan betul pun akan menjejaskan kualiti lilin ni kan? Ya, kita kena kacau dengan betul. Sebab kita nak minyak dia tak nak bertakum kat satu tempat je. Jadi dia spread out lah dekat satu lilin tu. Okey, dan setelah tuang ni dan anda campurkan aroma ni, berapa lama harus kita biarkan lilin ni sebelum kita gunakan? Tunggu sampai 24 jam. Selepas 24 jam baru kita boleh nyalakan api lah. Sebab kita nak kasih dia betul-betul sejuk dekat dalam. Kirakan esok baru kita boleh mulalah. Tapi saya tahu ada tahu sebenarnya cara untuk kita jaga lilin ni jadi kita boleh gunakan dengan jangka masa yang lebih panjang sikit. Jadi apa caranya? Apa tipnya? Okey, kalau kita nak gunakan lilin kita lama sedikit, yang pentingnya setiap kali sebelum kita bakar lilin, pastikan kita pertama kali bersihkan atas lilin dia. Kemudian pakai gunting khas untuk lilin. Dan juga digunting lah. Jadi tinggalkan sedikit aja. Jadi nyala api tu tak nyala terlalu besar. Seperti inilah macam sikit saja. Macam ini. Saya tak tahu sebab selamanya kalau ada dia panjang saya tinggalkan aja panjang. Sebab itulah dia punya api makin lama makin besar. Dan bau dia pun akan hilang kalau terlalu besar apinya. Okey. Dan pastikannya bila anda gunakan lilin aromaterapi ini, letakkannya di mana anda boleh lihat dan jauh daripada barang-barang yang mudah terbakar. Dan kalau ada anak kecil tu, letakkan lilin ni di tempat yang lebih tinggi ya. Dan dengan itu terima kasih Nur kerana sudi kongsi dengan kita cara untuk membuat lilin soya ini. Okey, dan sekarang masanya untuk saya
ambil masa ini untuk baulah haruman lilin yang sungguh menenangkan ni. Jadi kita jumpa nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Inilah cabutan bertuah Golden Chance minggu kedua dan kami sedang bersiaran langsung menerusi Studio 2 Mediacorp Campus. Ya, dan Syirah, minggu lalu 10 pelanggan bertuah Golden Chance telah menerima wang tunai $1,000 setiap seorang. Wah, untunglah kan. Walaupun duduk di rumah sejak langkah kewaspadaan dipertingkat ni, dapat pula durian runtuh $1,000. Ada malam ini giliran siapa pula yang akan tersenyum lebar? Dan apa kata kini kita undang orang yang sentiasa membuat semua orang tersenyum lebar. Ya, inilah dia Encik Azlan Syafi. Selamat datang ke Studio Manja. Selamat datang Encik Azlan. Dan saya dah naik platformnya. Jadi Encik Azlan, pada malam ini berapakah jumlah yang bakal dimenangi? Seperti minggu lepas, malam ini 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ini bermakna jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi malam ini adalah $10,000. Nampaklah excited. 10 lagi pemenang ya. Jadi kepada anda yang telah pun berbelanja, inilah saat yang anda nantikan. Apalagi tunggu duduk depan TV sekarang. Ya, baiklah Encik Azlan. Apa kata kita mulakanlah? Boleh? Cabutan bertuah sekarang ya. Mari kita putarkan balangnya. Hari ini Encik Azlan sebut $10,000 lain ya? $10,000 lain sekali. Kegembiraannya luar biasa. Okey. Saya mulakannya. Boleh Syirah, pelan-pelan ya. Boleh. Satu. Dan... Okey. Tahniah buat Asna binti Aris dari Yung An Road dan Noraini Rawi dari Compassville Walk. Tahniah. Dan saya pula ya. Ya. Oh, jejaka paling tinggi di Singapura. Okey. Silakan. Ya. Depan sikit ya. Satu. Dua. Okey. Tahniah buat Sumina binti Wakio dari Jurong West Street 65. Zaitun binti Jamil dari Punggol Central. Tahniah. Ya. Saya pula. Sebenarnya tak anda bayangkan sekiranya anda duduk di rumah sikit, nama anda yang disebutlah. Hei, saya akan cuba masuk TV. Happy. Jumpa Cik Azlan. Okey. Dua lagi ya. Satu. Okey. Dan di sini satu. Pelan-pelan ya Syirah. Tahniah buat Satima binti Salim dari Hougang Avenue 9 dan juga Roslan Yusof dari Clementi Avenue 4. Tahniah. Okey. Saya ada berapa ni? Dah ada Kirana. Saya ada 4. Anda? Dah lah. Jahat. Okey. Okey boleh ya. Di depan lah, sinilah. Satu. Sini ya. Dua. Okey. Di tangan saya. Pusing ya. Hawa Nawawi dari Yishun Street 42 dan Fazilah dari Pasir Ris Drive 6. Okey. Yang dua terakhir ya? Ya, dua kupon terakhir. Silakan Cik Azlan. Okey, kita putarkan. Lama sikit lah Cik Azlan. Dua kupon terakhir ni. Okey. Okey. Lama sangat ya, saya terikut. Okey. Satu. Dalam sikitlah Syirah. Dalam sikit ya? Ya. Tangan ni kurang panjang lah. Okey. Pelan-pelan ya. Okey, boleh. Tahniah buat Nur Jahan AG dari Jurong West Street 41 dan juga Siti Jumaiyah dari Yishun Avenue 11. Tahniah buat anda semua. Kita akan sebutkan sekali lagi nama-namanya. Okey, di tengah saya Fazilah dari Pasir Ris Drive 6, Zaitun binti Jamil dari Punggol Central, Suminah binti Wakio dari Jurong West Street 65, Hawa Nawawi dari Yishun Street 42. Siti Jumaiyah dari Yishun Avenue 11, Nur Jahan AG dari Jurong West Street 41, Satima binti Salim dari Hougang Avenue 9, Roslan Yusof dari Clementi Avenue 4, Asna binti Aris dari Yung An Road dan juga Noraini Rawi dari Compassville Walk. Tahniah buat anda semua dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Ya, dan sekarang kita akan serahkan kupon-kupon ini kepada Encik Azlan. Ya, silakan Encik Azlan. Okey. Jadi Encik Azlan, pada minggu hadapan berapakah jumlah yang bakal dimenangi? Minggu depan ada $10,000 lagi untuk dimenangi. 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ya, wow. Kenapa? Jangan sedih-sedih, jangan nangis ya. Jadi sekiranya nama anda tidak disebut malam ini, siapa tahu tuah anda akan timbul pula pada minggu hadapan. Ya, dengan itu kami ucapkan terima kasih kepada Cik Azlan. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih. Ya. Wow. Wah,
Wow, terkejut. Ya, saya rasa hari ini 10 pelanggan bertuah Golden Chance yang menyaksikan manja ni tersenyum lebar lah bila tidur macam ni. Tentu sekali. Siapa tahu ini juga rezeki anak-anak kan. Betul sekali. Sebenar cuti sekolah ni dapatlah belanja lebih untuk mereka. Mestilah. Itu sebenarnya antara pengorbanan ibu bapa. Dapat rezeki lebih, tolak kepada anak. Beli apa yang anak inginkan. Tapi Syirah, ada juga ibu bapa ni yang tak tahu apa yang anak mereka inginkan. Terutama anak remaja yang mana jiwa sedang memberontak. Adakah ini bangkit kerana kurang komunikasi antara keduanya atau bagaimana? Kalau nak tahu, apa kata kita bersama Lydia dan Fadli yang sedang bersama dua tetamu TMI malam ini. Silakan Fadli dan Lydia. Terima kasih Bro Hans dan Sis Syirah ya. Saya rasa kita ni semua pada satu ketika dulu ya pernah muda, pernah ada rasa jiwa memberontak. Betul tak Lydia? Adalah sedikit kebenarannya ya, tapi taklah sampai memberontak. Cuma mungkin degil sikit. Sampai sekarang ya, degil sikit betul. Dulu. Ya, tapi biasalah, baru meningkat dewasa kan Fadli, dapat pengetahuan baru, nak timba pengalaman baru. Ya, dan juga untuk berkongsi pengalaman seorang selebriti bapa yang mempunyai anak remaja. Inilah Syarin Azhar bersama seorang aktivis masyarakat dan ibu kepada 6 orang anak, Dr. Bibi Jan. Selamat datang. Selamat datang ke Studio Manja. Okey, tadi datang tak sesat ya, okey ya. Baiklah, ni saya nak tanya kepada Syarin ya. Syarin, anda ada 4 anak remaja ya. 3 lelaki, 1 perempuan. Jadi apakah masalah utama yang anda mengalami bila membesarkan mereka? Saya rasa dari zaman ke zaman, masalah yang saya sebagai seorang ayah sekarang ini adalah masalah influence ataupun pengaruh. Apakah pengaruh kepada anak-anak saya dan dalam segi gejala teknologi sekarang ni, media sosial dan juga mungkin internet. Jadi apa yang mereka dapatkan informasi dan juga ilmu tu, saya rasa itulah satu cabaran yang paling kritikal lah bagi ibu bapa sekarang ni. Sebab kita cuba nak berikan mereka satu ideologi ataupun pandangan, tapi dalam masa yang sama mereka ada ideologi dan pandangan yang berbeza. Jadi bagaimana ia bercanggah dengan apa yang perlu disampaikan. Itu yang bagi saya satu cabaran yang sangat mungkin sukar buat masa ni. Dr. Bibi Jan, apakah mungkin antara langkah atau formula yang patut ibu bapa ikuti supaya mereka tidak rasa janggal atau kekok bila berdepan dengan isu anak remaja? Tadi Syarin mengatakan tentang masalah media sosial. Betul. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting kerana segala maklumat dunia ni di bawah pengaruh anak-anak muda. Dan mereka dari media sosial jadi mereka ni biasanya menghadapi masalah untuk membuat penapisan. Jadi kalau kita tak ajar mereka nilai yang betul untuk membuat tapisan, ini boleh mengeruhkan keadaan. Jadi bila keadaan begitu keruh, itu yang menyebabkan berlakunya komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak remaja khususnya. Jadi soalan-soalan seperti seksualiti, soalan-soalan seperti pornografi ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang begitu berleluasa. Jadi bagaimana kita harus membantu anak-anak kita untuk mereka rasa selesa berbicara dengan kita bila mereka menghadapi masalah menangani isu seperti ini. Saya dengar pun saya dah tak selesa, tapi kita harus selesakan lah kan. Tapi berbalik pada isu-isu macam mungkin isu seksual ni semua, mungkin ada yang rasakan ini topik-topik yang tabu ya, yang mungkin keluarga yang konservatif tidak membincangkannya. Jadi bagaimana anda mengatasi situasi macam ini, Syarin? Bagi saya, kerana saya membesar daripada zaman era 70-an dan 80-an yang di mana keluarga kita ataupun family kita tidak begitu terbuka dalam bentuk komunikasi kan. Bapa cakap A means A. No B. So, tapi sekarang ni berbeza kan. Jadi saya dengan isteri cuba cari huraian ataupun lebih kreatif dalam bagaimana kita nak mengadakan satu perhubungan yang lebih terbuka, berbincang tentang isu-isu seksual, berbincang tentang isu-isu tentang apa yang baik dan apa yang tak baik. Yang baik tak semestinya benar. Apa yang benar dan apa yang baik pun berbeza juga. Jadi dan mereka ni membesar dengan ada kawan-kawan mereka, minat mereka kepada the opposite sex kan. Jadi ada girlfriend, ada boyfriend dan sebagainya. Jadi
bagi kita nak kenal siapa mereka tu dan sampaikan isu-isu mesej-mesej penting tentang bagaimana nak menjaga diri dan jaga pergaulan mereka di luar sana, jangan sampai mencunting arang lah ke muka keluarga. Dan andai kata mereka ni belum bersedia nak menjadi bapa ke ataupun suami ke, so jangan lakukan perkara-perkara yang tak seharusnya. Itu yang kita cuba bincangkan. Dan kenapa kita kena rasional dengan mereka lah. Kalau cakap tak means tapi tak berikan tak memberitahu kenapa pun tak boleh. Kan, then they feel that tak, but they want to try. Kan? Nanti mereka mencari di internet, katanya boleh apa di internet ni. Exactly. Tapi bagaimana reaksi mereka bila anda buat pertama kalinya anda berbincang tentang isu-isu begini? Of course there will be like macam isu lah, macam apalah ya ni gini lah gitulah berbual, but kita kena cakap yes, this is the reality kan. Sebab apa, isu-isu ni adalah dia real. Dia benar-benar terjadi dan tak semestinya kita rasa macam this one will happen to other people's children, not to our children. Itu menandakan yang kita ni hidup dalam denial yang dia tak akan jadi pada anak-anak kita. Walaupun kita berikan mereka mungkin didikan agama dan sebagainya, tidak bererti mereka tidak akan melakukan. So kita kena tetap hadapinya yang andai kata ia berlaku kepada keluarga kita. Kalau saya boleh menambah, mencela sedikit Shahrin, kita generasi Shahrin generasi Y, generasi saya generasi baby boomers. Jadi pertembungan nilai itu mesti wujud. Oleh sebab itu untuk kita mesti sebagai ibu bapa ni kita akan mendidik generasi Z, generasi milenial, generasi Z seterusnya. Jadi kalau nilai itu tak diberi keutamaan dalam keluarga, ini yang berlaku masalah pertembungan. Jadi untuk memastikan tidak ada pertembungan ni, saya ingin mengutarakan 3 perkara, 3 C. Dalam bahasa Inggeris tu saya bilang untuk pertama ialah connection, kedua ialah communication dan ketiga ialah compassion. Jadi kalau saya gunakan istilah Melayu, bahasa Melayu, 3P lah. Pertama ialah pertalian. Mesti ada pertalian yang rapuh, yang utuh. Jadi kalau yang kedua ialah tentang pentingnya komunikasi yang berkesan, yang ketiga perasaan kasih sayang. Jadi kalau tiga unsur ini wujud dalam sesuatu keluarga, insya-Allah kita akan dapat mewujudkan suasana yang sangat harmonis dalam keluarga. Kita dengar benda ni sebagai perkara yang mudah, 3C ataupun 3P. Tapi adalah satu perkara yang tidak mudah untuk nak dilakukan. Sebab dia memerlukan pemahaman ataupun kefahaman yang sangat mendalam dalam bentuk kasih sayang. Okay, I love my children. But how do I show my love? Easier said than done lah orang kata kan. Dan some people think that macam, I talk to my children. Saya bercakap dengan anak-anak saya. Cara bercakap. Tapi ada juga yang mungkin ibu bapa memang selesa berbual dengan anak-anak, tapi anak-anak pula yang malu atau segan nak berbincang tentang isu-isu begini bersama ibu bapa. Jadi macam mana tu kalau nak hilangkan rasa malu segan? Anda segan kalau bicara dengan ibu bapa anda? Okey. Dalam keluarga saya, misalnya kalau dalam keluarga saya lah kan, ibu saya bila nak berbual bab yang lebih sensitif tu dia lebih selesa berbual dengan kakak ipar saya misalnya sebab dah berkahwin. Saya belum berumah tangga kan? Ya, kakak ipar saya dah berumah tangga. Jadi mungkin dia rasa lebih selesa berbual dengan kakak ipar saya. Ya. Saya rasa bagi saya sebagai seorang ayah adalah penting kita mulakan dari kecil lah. Dan seperti yang tadi disampaikan, mungkin kita inginkan keluarga yang lebih bahagia dan tapi saya pernah melalui fasa-fasa dalam hidup di mana saya sendiri mengaku yang saya ini bukanlah seorang ayah yang terbaik dan saya ini bukanlah seorang manusia yang macam ini, ngetop ke apa ke, because I went through phases in life dan saya pun buat satu ikrar untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik dengan mengadakan komunikasi bersama dengan anak-anak dan sampai ke saat yang saya juga minta maaf dengan anak-anak. Kalau saya silap, dan saya memang pernah silap, sebab tu saya minta maaf dengan mereka. Andai kata ayah buat macam ini, minta maaf lah, ayah bukan sengaja, tapi ayah mungkin dalam konteks membelajar juga. So it's good to remind one another. Kenapa ayah have to inform you this, because it's tanggungjawab ayah. But if you don't tell me where I go wrong, I also won't then. Itu cara saya. Tapi bagi mungkin seorang ayah untuk meminta maaf kepada anaknya sendiri. Terus terang memang berat. Berat ya. Ego harus
diketepikan lah ya. Memang berat, tapi saya rasa kalau saya buat tu kerana kebaikan keharmonian keluarga, saya rasa tak ada rugi. Bagi saya tak rugi. Kalau untuk kebaikan haruslah dibuat. Sebab yang pertama, adakah betul saya silap? Kalau saya buat tu just because saya rasa buat ajalah, then no point. But kalau saya sedar yang saya silap, why not say sorry? Dan saya rasa dengan cara ini pun anak-anak pun lebih selesa untuk berbual dengan ibu bapa. Betul? Sifat keterbukaan, sifat positif, sifat tidak menilai, tidak membuat judgement pada anak-anak. Itu merupakan satu suasana yang selamat dan sihat. Jadi anak-anak perlukan suasana seperti itu untuk memastikan mereka tidak dimalukan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi saya rasa yang penting sekali ialah tentang usaha memperkasakan diri kita. Sebagai ibu bapa, kita adalah cerminan anak dan anak juga adalah cerminan kita. Betul. Jadi kalau kita dapat memperkasakan diri, insya-Allah usaha itu akan dapat diteruskan, digarap pada anak-anak. Dan dia takkan berakhir. Dia tidak pernah akan berakhir walaupun usia saya ni dah nak masuk setengah abad. Itu tidak bermakna I know everything. Saya dah belajar, aku banyak makan garam. Tak ada konteks tu. Sebab apa? Garam dulu dengan garam sekarang lain. Dulu tak ada prosesnya. Exactly. So, sekarang dah ada macam-macam garam. Faham. Dan tidak ada konteks di mana keluarga tu perfect. There is no perfect family. Memang kita ingin wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi dalam konteks macam mana dan sentiasa saling belajar antara satu sama lain dan work to perfection. Andai kata kita dapat terima yang okay, this is not perfect, my children are not perfect. Anak-anak tu pula menerima my father is not perfect. That's the perfect situation. Okey, doktor, sebelum kita mengakhiri segmen ini dan berehat ya, apakah pesanan doktor kepada ibu bapa? Saya rasa yang paling penting sekali ialah mesti ada nilai. Nilai merupakan asas dan kita mesti ada moral kompas. Kalau kita semua ada shared value di kalangan anggota, jadi memang ada cekcok mesti ada. Tak boleh bilang suasana macam sentiasa tenang, tidak. Mesti ada, tapi oleh kerana terdapat kesefahaman, ada alignment dalam keluarga, insya-Allah segala masalah akan dapat ditangani dengan penuh hasanah, kebaikan dan penuh hikmah. Itulah sebagai orang Islam, sebagai masyarakat yang berbudi, bersopan santun dengan sifat kesantunan kita yang amat tinggi, saya rasa ini perlu ditekankan oleh setiap anggota masyarakat dalam keluarga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Tapi anda dengar tadi ya, Lydia. Ya. Salt sekarang ada macam-macam salt ya. Sea salt, caramel salt, salted caramel. Ya. Rock salt. Ya. Saya memang saja. Saya setakat mendengar ni saya dah dapat rasa tekanannya ya untuk berdepan dengan anak saya bila dia remaja nanti ya. Jadi walaupun dia baru masuk setahun, saya akan berazamlah untuk sentiasa berbual dengannya ya. Eratkan perhubungan dengannya. Jadi bila dia besar nanti harap taklah rasa kekok ya bila dia nak kongsi masalah dengan saya. Betul tu Fadli, saya setuju. Start young ya. Oh, pandai kata-kata anda ya. Baiklah, terima kasih Syahril Nazhar dan Dr. Bibi Jan kerana sudi bersama kami malam ni. Terima kasih. Baiklah. Manja akan berehat sebentar dan sekembalinya nanti paparan aktiviti Bro Cuba minggu ini. Kita jumpa nanti di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Anda masih bersama kami di Manja dan tentu... Bro Fadli, apa masalah awak ni? Tak ada apa masalah awak. Masalah saya ini yang awak posing-posing ni, beg saya bro. Tak tu malu ya, ini beg saya lah. Beg awak warna lain bro. Ya ke? Macam mana awak tahu? Pasal saya tahulah. Kita kalau awak nak tahu ni beg siapa, apa kata kita ke segmen Bro Cuba. Untuk cabaran Bro Cuba pertama musim baru ini, kita akan buat apa dengan meja kosong ni kan? Ya, jangan risau. Meja kosong tak apa kerana kita ada tetamu kita pada hari ini. Hai Riz. Hai Bro Hans, Bro Fadli. Saya Riz. Sudah sedia untuk aktiviti minggu ini? Saya dah sedia. Dari musim lepas saya dah sedia, Riz. Tak sabar ya. Saya pula tak sabar nak belajar kemahiran baru. Ya. Oh, bagus. Hari ini saya akan mengkongsikan skill tie-dye. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukannya. Lepas tu Bro Han dengan Bro Fadli boleh cubalah. Jadi Riz, sebelum kita mulakan dengan tie-dye ni, apakah bahan-bahan utama yang kita perlukan? Kita akan cuba untuk mewarnakan
kain bag, kan, tote bag. Jadi kita nak kena tentukan yang kain ni kain yang dibuat dari bahan alam, cellulose fibers. Harus jadi cotton ataupun kain sutera ataupun rayon. Lepas tu kain ni kita nak kena siapkan sebelum kita cuba warnakan. Kita serap dalam air campuran air panas dan soda ash atau makcik-makcik panggil bucang. Lepas tu kita beri waktu dalam 20 minit. Lepas tu kita keluarkan dan kain tu dah siap untuk diwarnakan. Baiklah, jadi Riz, hari ini anda nak ajar kita teknik tie-dye yang bagaimana? Hari ini kita nak buat swirl. Okay, dah lepas kita buang air dia. Ini satu teknik yang agak mudah. Okey, lagi ni. Okey, pusingkan. Okey, perata. Macam perata gitu. Dah. Gitu saja? Itu saja. Jadi Riz, tentang warna ni, bagaimana kita bahagikan warna ni? Warna tu ikut suka hati. Tapi selalu saya gunakan 3 atau 4 color. Jadi tak terlalu kecoh. Jadi bila kita lakukan di sebelah bahagian atas, bawah pula pun sama ya? Sama juga. Ini rekaan saya. Jadi sekarang Brohan dengan Bro Fadli boleh cuba buat sama tapi mengikut daya kreatif masing-masing. Bro Fadli, apa dia? Awak dah sedia? Saya dah bersedia. Ini dia. Cabarannya. Ayo kita mulakannya. Okey. Tadi saya lihat Riz gunakan sarung tangan dengan getah ya. Kita nak kena ratakannya. Wow, macam nak mulakan api ya. Warna kegemaran anda apa, Han? Warna kegemaran saya ya. Boleh? Sebentar ya. Anda dah seperti influencer ya. Okey, mari kita taruh warna saya baby blue ya. Ini kalau terlebih kuning, kita masih boleh lagi selamatkan dengan navy blue. Jangan takut, jangan risau ya. Senang saja tie-dye ini. Si Pak Lim ni apa yang saya tahu, dia tak sekreatif saya ya. Lihat. Bukan apa, sebenarnya banyak corak yang ada di minda saya ni. Saya nak corak begini, corak begitu, tapi coraknya hanya di sini saja, tak keluar. Yes. Penting ya ini tepuk-tepuk ya. Ya. Cantik sekali ya, seperti cinnamon bun. Orang kata. Macam gini ya. 1, 2, 3. Baiklah, jadi Bro Hans, kita tanya pada Bro Riz kita, corak mana yang menarik perhatian beliau ya, Bro Riz? Saya pilih corak bag Bro Hans. Ya! Mengapa corak beliau ni yang menarik perhatian anda? Cara dia corakkan warna tu masih kita nampak pattern spiral dia. Tapi to be fair, it's only when you wash, lepas cuci, keringkan baru you nampak kalau yang sebetulnya lah. Selepas cuci mungkin corak saya akan jadi lebih menarik. Jadi saya pun nak cuci dan bawa pergi studio dan kita tengok si Syira dan si Frida pilih corak yang mana. Ya. Hey, awak pun lupa. Apa dia? Kalah cuci beg saya. Ya, ini dia. Jadi betul lah itu beg awak lah sebenarnya. Tapi apa? Tadi Riz cakap lepas dah cuci warnanya lain ya. Jadi sekarang ni saya nak tanya. Beg saya ini selepas dicuci, anda pilih beg saya atau beg Bro Hans, Sis Lida dan Sis Syira? Okey, baiklah. Sebenarnya boleh nampak ya hasil kerja tangan yang sangat baik sekali oleh kedua-dua. Tahniah. Tapi kalau saya rasa ni ikut cita rasa lah. Kalau saya suka yang lebih gelap sedikit, jadi saya suka Fadli punya. Untuk saya pula, selalunya saya suka yang gelap juga. Tapi hari ni entahlah, warna-warna ni buat saya tertarik gitu. Macam terseram. Yang ikut cita rasa kan orang kata? Ya, betul. Tapi walau apapun, tahniah. Terima kasih. Walau apapun kita dapat satu kemahiran baru. Betul ya. Macam mana nak buat tie-dye. Ya, betul sekali. Dah bro, jangan jadi tauki tie-dye ya. Apa yang Lida dan Syira pilih ni sebenarnya tak ada maknanya sebab Bro Riz tadi dah pilih beg rekaan tie-dye pilihannya ya. Saya punya. Apa ni? Saya ingatkan keputusan di tempat penggambaran tu dah muktamad tapi nampaknya masih nak validation lagi di sini ya. Itulah dia. Ya, tapi
Yelah, saya rasa macam therapeutik juga ya bila lihat corak tie-dye yang dihasilkan. Macam boleh buat jugalah Syishra nak cuba. Ya, kita boleh cuba. Boleh cuba. Pasal memang menarik ya. Dan kita juga baru tahu banyak teknik tie-dye lain yang boleh hasilkan corak yang lebih menarik. Dan musim cuti sekolah ni bolehlah nanti eksperimen dengan anak menggunakan teknik berbeza ya, buat di atas baju, ada beg jinjing seperti ini dan mungkin shawl. Anda boleh ajar saya nanti. Saya belajar. Jangan suruh buang Nah, sebenarnya bila lakukan aktiviti bersama anak-anak ni, ia sekaligus merapatkan lagi perhubungan antara kita dan anak-anak kita juga. Betul. Dan Minggu Harapan, Manja akan tinjau gaya hidup aktif yang anda boleh lakukan dalam masa fasa 2 kewaspadaan dipertingkat. Sebelum kita undur diri, terimalah persembahan daripada rapper muda dengan lagu Blah. Terimalah Keys. Dan setengah kita jumpa Minggu Harapan di Manja. Okay, hi, hello, engkau apa khabar? Sudah lama kami tak ada dengar berita. Kenapa engkau senyap saja? Lepas tu mula tanya kami ada buat salah ke? Aku tak perlu orang bermuka dua yang hanya cari aku bila perlukan benda. Malas layan orang yang suka berpura-pura demi kemahuan sendiri yang tidak disangka. Engkau boleh belah, engkau boleh belah. Tolong jaga sikit mulut kau yang campur wakar. Engkau boleh belah, engkau boleh belah. Jaga sikit mulut nanti kau pula terluka. Engkau boleh belah, engkau boleh belah. Tolong jaga sikit mulut kau yang campur wakar. Engkau boleh belah, engkau boleh belah. Jaga sikit mulut nanti kau pula terluka. Wow, bukan main berani di belakang, tapi mula senyap bila di hadapan. Tadi acap pandai, sekarang macam bangang. Rupanya kau musuh yang menyamar sebagai teman. Hold up, ini bukan perlombaan. Aku hidup cara aku, tiada aturan, tiada halangan. Jangan dibandingkan, kita hidup lain jarak, beza perjalanan. Memang lain macam kau ajak bersaing. Kita berbeza, tiada yang sama, kita lain. Mau main gila, tapi sampai bila? Jangan duduk buang masa, fikir lama-lama. Nanti kau kecewa, dengar aku ketawa. Kalau kau tak suka, ku naik darah maju. Ambil langkah, ku tetap lanjut, teruskan berkarya. Mula-mula rusak, jadi ku buat sampai rasa selesa. Ragu-ragu tak pernah henti mengeluh. Tadi tunjuk hebat, sekarang dia berpeluh. Yang tadi cabar aku sudah lari jauh-jauh. Hati-hati, jangan tersandung, nanti kau pula terjatuh. Buat apa yang ku mahu, korang tak payah cari tahu. Tak usah nak cari tahu.